أنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال الله تعالى قليلا ما تشكرون. Okey. ما معنى قليلا ما تشكرون؟ أي التفسيرية. التفسيرية أي قل يقل sedikit. قل sedikit. Ma alladhi tashkuruna, kamu bersyukur. Sedikit saja kamu bersyukur. Rabbakum Tuhan kamu. Tuhan kamu ala atas ni'amihi allati, nikmatnya allati yang la tuhsa, yang tidak dapat dihitung. Sebab Allah sebab apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, kalau kamu nak menghitung, wa in ta'uddu ni'matallah, nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak mampu. Nanti kita dalam Jauharah, kita akan jumpa satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Okay. Cerita seorang lelaki umat sebelum kita. Lelaki ini dia beruzlah. Iqtadara an-nasa wa abada rabbahu. Dia tinggalkan manusia, dia beruzlah. Mana beruzlah apa? Dia bersendirian, beribadat pada Tuhannya. Nanti dalam tasawuf apa? Dia sebut apa? Dalam tasawuf ada satu tajuk dalam Mukhtasar Minhaj Qasidin, syanad kita benda dia sebut apa? Babu istihbabil uzlatin nas inda fasadiz zaman. Bab pada menceritakan, dituntut uzlatin nas, meninggalkan manusia, inda fasadiz zaman, suatu zaman tersebut telah rosak. Makna kalau kita bersama dengan orang ramai, kita pun ikut rosak juga. Kalau kita ikut rentak orang ramai waktu itu, istilah moden disebut apa?
kalau sekiranya kita mengikut arus perdana waktu itu, kita pun rosak juga. Kita pun rosak juga. Jadi waktu itu apa? Okey. Babu istihbab, bab dituntut. Uzlatin nas, uzlah atau i'tizalin nas, kita meninggalkan manusia. Inda fasadiz zaman, suatu zaman tersebut telah rosak. Makna kalau kita bersama mereka, kita terpaksa ikut cara mereka. Sedangkan cara mereka, cara yang rosak. Okey, macam mana? Macam pemuda kafir. Macam pemuda kafir yang waktu tu sunat. Okey. Ada sunnah kah? Rasulullah sendiri uzlah ke? Bila? Di Gua Hira. Di Gua Hira Rasulullah kan? Rasulullah SAW di Gua Hira, dia berapa? Dia bersendirian di Gua Hira, faham tak? Sebab dia tengok apa? Kaum Quraisy terlampau mereka dengan sembah berhala rosak, dia naik beruzlah. Sebab tu kalau kita baca sirah, fiqh sirah, kalau kita belajar fiqh sirah, di situ Rasulullah mengapa waktu tu dia naik, biarpun waktu tu dia belum melantik jadi nabi, waktu dekat dia dilantik jadi nabi, tapi situ tunjuk mana situ ada uzlah dari Rasulullah. Dia dia tinggalkan untuk beribadat pada Tuhannya. Okey, dia bertafakur. Jadi, okey, lelaki ini dia Dia duduk bersendirian di atas sebuah gunung. Sebuah gunung beribadat. Jadi, setiap petang dia turun. Petang sebelum maghrib dia turun apa? Allah jadikan di bawah gunung tadi ada sebat mata air, kemudian ada tumbuhkan buah delima. Itulah makanan dia. Setiap hari dia turun, dia minum air tadi, dia makan buah delima, dia naik balik. Okey, dia naik balik atas bukit. Dia mohon pada Allah untuk apa? Allah matikan dia dalam keadaan dia bersujud. Jadi Allah matilah dia dalam keadaan dia bersujud. Allah matikan dia dalam keadaan dia bersujud. Rasulullah sebut malaikat akan ziarah dia, akan ziarah tempat dia meninggal tu. Di mana kita tak tahu pulau tu. Rasul sebut dia meninggal dalam keadaan sujud. Sampai sekarang dia sujud. Ada dalam Jawharah Nanti kita timbul hadis tu. Dalam ni. Okey. Jadi di akhirat nanti Rasul sebut Allah kata pada dia apa? Udkhul jannah bi rahmati. Nanti bab apa? Bab kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Bab nanti kita nak bahas bahawa masuk syurga kita ni dengan rahmat Allah. Yalah kata udkhul jannata bi rahmati. Di akhirat nanti. Masuklah engkau ke dalam syurga dengan rahmatku. Dia kata ya Rabbi bi amali. Tuhanku, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Dulu aku buat ibadat sungguh, aku tinggalkan manusia. Kan? Udkhul jannah bi amali. Tapi Allah kata tak apalah. Kira balik amalan yang kau buat sepanjang hidup kau itu dengan nikmat Allah berikan pada kau. Mula kira apa? Nikmat mata saja. Baru kira nikmat mata yang Allah beri pada dia saja kalah sudah ibadat dia. Jadi Allah kata begitu, kau kena masuk neraka. Kalau begitu bi rahmatika ya Rabbi, aku nak masuk syurga rahmatmu. Nanti kita bahas hadis ni panjang dalam dalam Tuhfah nanti. Okey, jadi sebab itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi dia kata wa rabbukum ay qallama tashkuruna, sedikit saja kamu bersyukur rabbakum Tuhan kamu ala ni'amihi. Di mana? Man? Oh, huwa sha'im? La'alla huwa yashrab al-ma'ul barid. Ana aqul lakum ta'rif عند الصيام بطونكم ماذا؟ فارغة. فهمتم؟ فارغة ما في شيء. اوكي، إذن أنتم عندما شربتم الماء المثلج ماذا يحدث؟
هذا ماء مثلج. ماذا؟ هذا يكون الريح في الداخل بطونكم. إذن ماذا؟ هذا الريح يدفع الطعام بعده. هذا الريح الذي يدفع الطعام وتتقيؤون. هذا بسبب هذا ماذا تفطرون؟ لماذا؟ لا تكثروا من الطعام في الإفطار. لا تكثروا الطعام في الإفطار. بسبب أقول كيف نقول في رمضان؟ نفطر بماذا؟ نفطر بالحلويات وبالتمرات وماذا؟ بشرب قليلا نصلي حتى يستريح قليلا بطوننا تستريح بطوننا. فهمتم؟ وبعد تأكلوا. إذن هذا يا الله 3 كؤوس ماء مثلج، كيف لا تتقيأ؟ فهمتم؟ بسبب هذا خلاص. بعدها عند الإفطار لا تأكلون الأرز ولا الشعرية ولا الأشياء الثقيلة في الإفطار. تأكلوا فقط ماذا؟ تمرات والحلويات. لا تعمل المثلج. فهمت؟ فقط هذا الشيء الساخن فقط. بعد العشاء تأكل الثقيل. فهمتم؟ أيوة. أي قليلا yaitu qalilan ma tashkuruna, apa yang kamu syukuri. Rabbakum qala Tabari. Siapa Imam Tabari? Inilah orang pertama mentadwinkan kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Qala Tabari, berkatalah Imam Tabari. Nisbah berapa Tabari ini? Tabari nisbah berapa? Nisbah kepada Tasik Tabari, Tabariyah. Faham tak? Bahiratut Tabariyah. Di mana Bahirah Tabariyah ini? Qala Tabari, berkatalah Imam Tabari. Okey. Imam Tabari kata apa? Okey. Tabari, nisbah kepada Tabari. Sebuah tasik yang besar terletak di antara Jordan dengan Palestin. Tasik Tabari. Apa? Ustaz di Jordan dulu, daripada Jordan di kawasan namanya kawasan Yarmouk. Namanya Jabal Abu Qais. Boleh nampak sana. Kita nampak pada jauh Tasik Tabari ni biru saja. Nampak dia kebiruan macam laut. Panjangnya 23 km lebih kurang. Sini mana? 23 km. Balong ke mana? Tawa ke mana? Sini 30 kan? Apakah airport? Daripada Bandar Tawau sampai ke airport. Lebar dia, panjang dia, lebarnya 13 kilometer. 13 kilometer. Lebar dia, panjang dia. Kedalamannya lebih kurang 100 meter. Kedalaman dia 100 meter. Lebih kurang begitu. Rasulullah cerita apa tentang Tasik Tabari ini? Datang Ya'juj dan Ma'juj nanti, ya Allah sebut. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka ini Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juju wa Ma'juj. Sewaktu terbongkarnya tembok Nabi Dzulqarnain alaihi salam, mereka keluar. Allah sebut apa? Wa futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan dibuka tembok, pecah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Maka mereka ini daripada semua tempat tinggi mereka meluru tu turun. Makna apa? Temboknya berada di tempat kawasan tanah tinggi di muka bumi ini. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Ni Ya'juj dan Ma'juj. Bila dia turun,
setelah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Di Babuludi. Bila Ya'juj dan Ma'juj ini turun setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Waktu itulah turunnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebab tu akidah ahli sunnah kita, dia belum datang lagi Ya'juj dan Ma'juj. Dia akan datang di akhir zaman. Setengah dia kata apa? Macam-macam lah. Orang Mongol lah Ya'juj Ma'juj. Apa satu lagi apa ni? Yang orang apa? Orang hiking apa? Hiking yang kan. Ya'juj Ma'juj bangsa akan datang nanti. Jadi Rasulullah sebut dalam hadis tu, dalam hadis Muslim. Waktu apa? Dajjal tanya tentang Syed Tabari. Dajjal dia tanya tentang Syed Tabari. Tamidari kata apa? Masih lagi penuh air. Airnya banyak. Dia kata hampir-hampir kering. Dan sebuah hari Rasulullah sebut apa? Ya'juj dan Ma'juj ni wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari tempat yang tinggi, mereka tu turun. Bergegas tu turun. Barisan pertamanya limpas Tasik Tabari nak menuju ke Palestin. Yang pertama datang, dia minum air sampai habis. Berapa banyak? Luas kolam dia 23 kilometer panjang, 13 kilometer lebar. Yang barisan pertama saja datang, dia minum air Tasik Tabari itu licin. Yang kedua datang, kelompok yang kedua datang, dia jilat semua saki-baki air. Semua saki-baki air yang ada dijilat habis. Sebab habis sudah air kan, jilat saja. Yang ketiga datang, kelompok yang ketiga, dia kata apa? Kana fi hadzal makan satu ketiga dulu, tempat ni macam ada air ni. Kana fi hadzal makan. Suatu ketiga dulu tempat ni ada air ni, kawasan berair ni. Sedangkan kawan dia baru saja lepas minum. Maknanya nak tunjuk banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Sebab tak mampulah lawan. Tak mampulah lawan. Itu tanda besar kiamat. Selepas keluarnya, selepas apa? Bila dia keluar? Selepas Nabi Isa alaihi salam bunuh Dajjal. Sebab tu. Okey. Qala At-Tabari, maka berkata Imam Tabari, ai qalilan, iaitu sedikit saja. Qalilan, sedikit saja, ma tashkuruna, apa yang kamu syukuri. Rabbakum, Tuhan kamu, Rabbakum, Tuhan kamu, ala hadhihi ni'ami, di atas ini nikmat-nikmat, allati, yang, allati an'amaha, yang dia berikan nikmatnya. Hani dhamir ya'ud ila madha fihi? Hadha dhamir ya'ud ila madha? Yalla an'amaha, yalla fi ila ni'ami, balik peni'am. Alaikum, ke atas kamu, sedikit saja yang kamu syukuri. Yang kamu syukuri sedikit, hamba-hamba Allah yang bersyukur ni pun sedikit. Allah sebut. Apa Allah sebut? Wa qalilun min ibadiyash syakur. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit saja daripada hamba-hambaku ini benar-benar bersyukur. Jadi kita minta apa? Ya Allah, jadilah kami daripada golongan yang sedikit. Jadilah kami ya Allah daripada golongan yang sedikit. Ya Allah apa? Ya Allah, jadilah kami daripada golongan yang sedikit. Sebab Allah sebut apa? Wa qalilun min ibadiyash syakur.
sedikit saja daripada hamba-hambaku yang benar bersyukur. Sedikit saja. Sebab tu saya kata ya, ingat ya. Jangan tinggal solat duha. Jangan tinggal solat duha. Faham tu? Sebab apa? Solat duha ini tanda solat orang bersyukur pada Allah. Faham tu? Orang bersyukur pada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Faham tu? Nanti kita jumpa hadis tu. Makna kita bersyukur 2 rakaat duha itu bererti kita menyempurnakan 360 kan tulang sendi badan kita ini, tanda kita syukur pada Allah. Bukan banyak macam rakaatain faqat, 4 rakaat mungkin, rakaatain. Faham tu? Ingat tu, la tatrukuna salata duha. Salat duha ini tanda apa? Tanda kita bersyukur pada Allah. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Salatul awabin, salat orang yang kembali kepada Allah. Salat hamba-hamba Allah mina. Haina tarmudul fisal, sewaktu anak unta bangun. Sebab apa? Punggungnya telah kepanasan. Allah sebut, Rasulullah sebut itu salat orang bersyukur. Faham tu? 2 rakaat itu tanda kita syukur pada Allah. Faham tu? Salatul awabin haina tarmudul fisal, sewaktu apa? Panas punggung anak unta. Dia bangun sudah. Panas sudah. Matahari panas. Kita lebih kurang apa? Jam 9. Habis iqna' tu solat. Faham tu? Memang waktu dia panjang. Waktu tu. Jangan tinggal ya. Sebab Allah sebut apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit saja Allah sebut pada hambaku yang bersyukur. Jagalah. Kita berdoa pada Allah apa? Kita ini tergolong golongan yang sedikit. Allahumma amin. Okey. Sebab tu doa kita apa lagi? Okey, kita syukur Allah kan. Selepas tahajud apa Rasulullah ajar kita? Apa Rasulullah ajar kita bukan tahajud? Tanda orang bersyukur. Okey. Tanda orang bersyukur. Apa tanda orang bersyukur? Dengar. Lepas apa? Kita baca apa? Selepas tahajud apa? Subuhul Quddus. Lagi? Rabbuna wa Rabbul Malaikatur Ruh. Okey. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika kama asnaita nafsik. Ya Allah, aku ni tak mampu memujimu ya Allah. Banyak sangat nikmat kau bagi pada aku ya Allah. Terlampau banyak. Allahumma la uhsi, ya Allah, aku tak mampu ya Allah. La uhsi thana'an, memuji dirimu ya Allah. Tak mampu aku nak terima kasih, nak ucap, tak mampu aku. Kama asnaita nafsik, seperti mana engkau puji dirimu sendiri ya Allah. Faham tak? Itu kita ucapkan. Baru kita apa? Allahumma la uhsi thana'an 'alaika nafsik. Faham tak? Aku tak mampu memujimu ya Allah seperti mana engkau mau memujimu. Okey. Okey. Qul huwallazi dzara'akum fil ard. Qul katakanlah. Siapa? Qul ya Muhammad. Kata huwallazi, dialah Allah. Dialah Allah. Zara'akum fil ard, menciptakan kamu di muka bumi ini. Okey, ini akidah. Qul huwallazi zara'akum fil ard. Apa? Dialah khalaqakum, dia menciptakan kamu. Wa katsarakum, dan dia menjadikan kamu banyak. Wa katsarakum, asalnya kita dari siapa? Dari siapa? Adam dengan Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum min alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Okey. Lagi? Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Okey, dia menciptakan kamu daripada satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dia ciptakan daripada Adam juga isterinya. Kemudian wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa,
dan dia bagikan, peramaikan, sebarkan antara kedua Nabi Adam dengan Hawa itu banyak lelaki dan perempuan. Jadi apa? Jadi berbangsa. Kita tengok sekarang. Boleh di mana saja kita pergi, pasti kita jumpa manusia. Sebab banyak sangat. Faham tak? Masuk dalam hutan pun jumpa manusia. Faham tak? Masuk dalam hutan pun jumpa. Okey. Kadang-kadang kita masuk dalam hutan, tak jumpa biawak, jumpa manusia juga. Sebab manusia ni banyak dia. Okey. Jadi manusia ni banyak. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi, dialah yang membanyakkan kamu kaum. Untuk apa? Allah ciptakan manusia apa? Dan Allah perintahkan manusia untuk memikul amanah, menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Okey. Wa ilaihi tuhsyarun. Jadi manusia pun banyak. Mereka apa? Bermuamalat, membina kehidupan, memakmurkan muka bumi ini. Kemudian semakin banyak, masing-masing dengan cita-cita pribadinya, masing-masing dengan kepentingan pribadinya. Situlah mereka bergaduh, mereka berebut, mereka berlomba, mereka semua berlaku fitnah, pergaduhan, permusuhan, berebut, banyak sangat kan? Semakin banyak, semakin kuat bergaduh. Sebab apa? Semakin banyak manusia menjadi makin sempit muka bumi ini. Okey. Semakin banyak, semakin sempit. Jadi bergaduh. Jadi kita bergaduh semua, berebut. Kemana kita nak pergi juga sebenarnya ni? Yang kita kelang kabut ini, bangun pagi, kadang-kadang tak sempat mandi lah. Bukan lagi solat. Mandi pun tidak. Bangun pagi 6:30 sudah, terlewat aku. Kerja aku ni. Terus pakai baju jalan. Berus gigi pun tidak, bukan lagi solat. Takut apa? Kerja tak apa. Kelang kabut terus. Hidup tergesa-gesa. Hidup penuh kelang kabut. Hidup terkejar-kejar. Apa yang kita kejar? Apa yang kita kelang kabut ini sebenarnya hidup kita ni? Nak ke mana juga kita kelang kabut dalam hidup ini? Dia menggelisah. Untuk apa kita gelisahnya? Dia hidup dengan gelisah. Hai, tak tenang bah aku. Mengapa Ustaz hatiku tak tenang ya? Mengapa aku rasa macam susah hati terus ya? Mengapa kadang-kadang aku rasa macam takut saja? Mengapa Ustaz ya? Kadang-kadang aku rasa macam hilang confident diri. Tambah keadaan sekarang ni rasa semakin tak menentu saja. Apa masalahnya? Yalah, berniaga tak boleh ini, tak boleh nak buat apa tak boleh. Kadang aku rasa macam manalah anakku semakin besar. Kalau begini terus, macam mana aku nak kasih makan anakku? Kau kasih makan ke Allah kasih makan? Kau kasih makan ke? Siapa kasih makan? Ha? Okey, apa? Nabi Ibrahim kata apa? Walladhi huwa yut'imuni. Ya Allah, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Tuhanku, Allah. Yut'imuni, bagi aku makan. Wa yasqin, bagi aku minum. Dia. Faham tak? Jadi kita risau ni apa? Kita takut ni apa? Kita takut. Kemana juga kena tak pergi? Sampai gelisah begitu. Sampai tak jelas hidup begitu. Apa sebut apa? Yang kamu kelang kabut ni kemana kamu nak pergi? Wa ilaihi tuhsyarun. Dan kepadanya tuhsyarun. Kamu semua dikumpulkan. Kita kelang kabut, gelisah semua. Akhirnya kita semua balik kepada Allah. Nak sibuk-sibuklah. Suatu hari pasti berakhir kesibukan dengan suatu noktah yang bernama kematian. Nak terkejarlah kamu. Dan terkejar-kejar kamu berakhir dengan satu noktah yang bernama kematian. Nak berebutlah kamu. Akhirnya kamu berakhir semua perebutan kamu ini dengan apa? Noktah yang bernama sebuah kematian. Nak bergaduh. Apa? Pro vaksin, anti vaksin, bergaduh. Pro vaksin begini, bergaduh. Bergaduhlah kamu. Pro vaksin pun
tetap berakhir dengan pro-vaksinnya dengan satu detik yang bernama apa? Kematian. Anti-vaksin pun jangan begini tetap berakhir pergaduhannya dengan sebuah noktah yang bernama apa? Kematian. Wa ilaihi tuhsyarun. Situlah berakhir segala. Kepada Allah kamu kembalikan. Itu doa kita. Allahumma qbidni ilaika. Ya Allah, ambillah aku balik kepadamu ya Allah. Indan tihai ajali. Telah sempurnanya ajal ketetapan aku untuk hidup di dunia ini berakhir sudah. Tidak ada lagi makanan yang perlu ditakdirkan untuk aku suap ke mulutku. Tidak ada lagi minuman yang ditakdirkan untuk aku teguk. Tidak ada lagi udara, oksigen untuk aku sedut. Apabila berakhir itu semua ya Allah, iqbidni ilaika indantihai ajali. Sewaktu sempurna ajalku ya Allah. Dan kata apa? Wa ana fi syiddati ishtiyaqi ila liqa'ik wal halu, dalam keadaan kemuncak kerinduanku ya Allah untuk bertemu denganmu ya Allah. Allahumma amin. Kita minta, kita benar bersedia hari yang Allah janjikan. Hari yang Allah janjikan. Wa ilaihi tuhsyarun. Kepadanya kamu akan dikumpulkan, dibangkitkan. Ai wa ilaihi, yaitu wa ilaihi, kepadanya, wahdihi, sendirinya, esanya. Taukid taukid berahi itu. Marji'ukum, tempat kembali kamu. Tempat kembali kamu pada Allah. Lil hisab, untuk dihisab perbuatan kita. Sebab tu kita minta ya Allah. Apa? Lil hisab, untuk dihisab, wal jaza, dan dibalas. Untuk dibalas perbuatan kamu. Sebab tu kita sebut apa? Munajat kita pada Allah. Apa munajat kita? Allahumma ana mudhnibun fi ta'ati. Ya Allah. Allahumma inni mudhibun fi ta'ati. Ya Allah, aku ni dalam aku mentaatimu ya Allah. Wa fi ibadati, pada ibadatku ya Allah, mudhnibun, aku ni orang berdosa. Fa kaifa la akunu mudhriban fi ma'siyati. Bagaimanakah aku tak benar-benar berdosa ya Allah kepadamu ya Allah, dalam maksiatku, dalam ketaatanku padamu ya Allah, dalam ibadatku padamu ya Allah, aku berdosa padamu. Allahumma inni mudhnibun fi ta'ati wa ibadati, pada ketaatanku, pada ibadatku aku berdosa padamu ya Allah. Fa kaifa la akunu mudhniban fi maksiati. Kalau aku betul-betul buat maksiat, lagilah berdosa. Dalam ibadat pun aku berdosa. Allahumma anta ghaffarun. Ya Allah, engkaulah bernama yang Maha Pengampun. Qabla zuhuri dhallati hadha, sebelum terjadinya kegelinciran aku sebagai seorang hamba-Mu ya Allah. Sejak azali lagi engkau telah bernama Al-Ghaffar. Fa kaifa la takuna ghaffaran ba'da zuhuri dhallati, bagaimanakah engkau tak bersifat Maha Pengampun wahai Tuhanku, telah terzahirnya segala kegelinciran aku ini. Allahumma anta ghaffar. Ya Allah, engkaulah yang bernama Al-Ghaffar. Wa ana mudnib, akulah yang bernama si pendosa itu. Faman lihadzal mudnibi siwak, maka kepada siapakah yang berdosa nak pergi selain kepadamu ya Allah. Ya Allah, warhamna jami'an ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum rohnu? Rohan yang diamalkan sekarang. Bolehkah beli atau simpan emas di syarikat rohnu ini? Ustaz minta maaf, Ustaz tak faham rohnu syarikat rohnu, Ustaz tak faham. Minta maaf ya. Patutnya dia jelaskan kepada Ustaz apa? Macam mana? Ustaz tak tahu apa syarikat rohnu tu. Sebab rohnu bukan syarikat. Rohnu ni bukan syarikat. Rohnu bukan syarikat. Apa rohnu? Baru kita lepas. Tengok sebab tercantik muamalat. Ulama Islam, Pak. Tengok bab muamalat pertama kita belajar bab apa? Babul bu
Buyuk. Bak ibu, bak baik ah. Bak ada baik buyuk. Bai'us. Bak riba. Lepas baik riba, bai'us salam. Lepas tu rohan. Lepas rohan apa? Al-hajar. Tengok, kita belajar. Buyuk, riba, bai'us salam. Kemudian lepas bai'us salam diletak bab rohan. Sebab apa? Sebab bai'us salam sebenarnya dia ada unsur hutang di situ. Faham ke? Sebab apa? Penjual berhutang barangan dengan pembeli hakikatnya. Sebab dia masuk rukhsah. Okey. Selepas rohan, sekarang kita baca tajuk apa? Al-haj. Sebab apa hajar? Tengok, dia letak rohan tengah-tengah antara bai'us salam dengan hak hajar. Ya Allah, ma makna rohan? Allah, qad darasna. Okey. Lughatan al-habsu wa istilahan, di segi bahasa mengurung. Wa istilahan, di segi istilah apa? Ja'lul 'ainin maliyatin wasiqatin lidainin. Lidainin yustawfa biha 'inda ta'adzuri adaiha. Ja'lu, menjadikan. Ja'lu 'ainin maliyatin. Ain, mesti ain mesti benda. Maliyah, emas, tanah, rumah, kereta. Ja'lu 'ainin maliyatin, yang berharga, yang bernilai. Bukan babi ya. Babi memang ain, tapi dia tak harga. Sebab tu gitar boleh tak boleh? Mazhab Syafi'i, gitar tak boleh digadaikan. Sebab bagi mazhab Syafi'i, gitar merupakan harta yang tadi iktiraf. Ja'lu 'ainin maliyatin wasiqatan, sebagai jaminan. Lidainin, kerana hutang. Yustawfa biha, ditunaikan dengan rohan tadi. Inda ta'adzuri adaiha, sewaktu apa? Sewaktu uzur kita untuk membayar hutang. Allah sebut dalam Quran apa? Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kamu musafir, tiba berlaku pinjaman antara kamu, tidak ada orang menulis hutang, waktu itu jadikanlah barangan sebagai gadaian. Untuk apa? Jaminan kepada hutang, bahawa hutang tadi tak kemana. Itu konsep rohan dalam Islam. Dia, ingat rohan jaminan. Rohan bukan perniagaan. Samalah dengan hutang. Hutang bukan perniagaan. Hutang tolong menolong. Tapi kalau syarikat ni mana ada keuntungan situ kan? Itu Allah, saya tak tahu. Kita faham, saya tak faham. Disebut syarikat rohan, saya tak faham. Sebab rohan ini bukan bentuk perniagaan. Rohan itu jaminan hutang. Jadi contoh, Ustaz hutang Abidi 1,000. Tapi Abidi tak percaya Ustaz. Ustaz cakap bulan 10 nanti Ustaz bayar kamu, Abidi. Tiba-tiba Ustaz tak boleh bayar. Tapi dia apa? Dia telah pegang apa? Kereta Ustaz. Harga kereta Ustaz 3,000. Jadi bulan 10 Ustaz bayar, situ apa? Dengan dia apa? Dia berhak dengan apa? Proses dengan qadi semua, dia berhak untuk apa? Jual kereta Ustaz dengan harga semasa 3,000. Dia pulangkan balik Ustaz 2,000, 1,000 hutang dia ambil balik. Itu maksudnya, faham tak? Okey, sebab tu rohan ini kita baca dengan lengkap surah kan? Nafkah rohan siapa tanggung? Apa? Tuan punya dia. Contoh, Ustaz. Okey. Sekarang Ustaz gadaikan kedua Abidi tanah Ustaz. Dia pegang tanah Ustaz. Ustaz ada kebun kepala sawit, dia gadai. Ustaz gadai pada Abidi. Hasil kepala sawit dapat pada Ustaz kan Abidi? Ustaz, itu hak Ustaz. Dia hanya pegang sebagai jaminan saja. Perbelanjaan menguruskan sawit, Ustaz ke Abidi? Ustaz, sebab hak Ustaz. Cuma dia pegang itu, kalau Ustaz tak boleh bayar hutang, dia jual untuk ambil. Faham tak? Tapi kalaulah Abidi, dia ada keuntungan daripada rohan tadi, daripada gadaian tadi, itu riba. Kalau dia ada keuntungan, itu riba. Makna pemberi hutang, pemegang gadaian, kita panggil murtahin. Apabila murtahin, pemberi hutang, dia ada keuntungan di situ, dia ada riba yang diharamkan. Rasulullah sebut apa? Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap hutang jarra manfa'atan, memberi manfaat kepada apa? Pemberi hutang, dia adalah riba. Itu kita kata yang gadaian, apa? Yang batil, haram. Okey, dia hutang 10,000, digadaikan tanah.
Jadi orang bagi hutang tadi terus kerjakan tanah situ sampai bayar hutang balik. Hukumnya haram. Mana boleh? Faham tak? Dia hanya pegang sebagai jaminan wathiqatan. Faham tu? Sebab tu ustaz pun tak faham ya. Apabila rohan ni dibuat syarikat. Sebab rohan bukan keuntungan. Rohan ni ja'lu ainin maliyatin wathiqatan. Mahu lihat jadi. Lidainin. Kerana satu hutang. Yustawfa biha. Untuk apabila tak boleh bayar, dijual apa? Rohan tadi? Apa gadaian tadi? Okey. Pemberi hutang, dia ambil balik bahagian dia 1,000. Selebihnya kembali balik orang berhutang. Inda ta'adzuri adaiha. Sewaktu berlaku keuzuran, dia tak mampu bayar. Itu saja. Dia hanya pegang je. Langsung tidak ada keuntungan apa-apa. Tapi buat syarikat, mesti ada keuntungan kan? Ini Ustaz tak faham. Itu syarat dia. Nak kata itu, kena tengoklah sebab tu kena bagi jelas. Macam mana perjalanan syarikat rohan ni. Baru kita tahu. Ingatlah, itu rohan. Sebab tu ingatlah, kita bacakan. Kewarakan Imam Abu Hanifah. Orang berhutang dengan dia. Ustaz cerita apa tu? Diriwayatkan Abu Hanifah. Orang berhutang dengan dia. Ada orang berhutang dengan dia. Ini macam awning rumah tu kan. Hari panas. Dia nak limpas di bawah teduhan rumah tu pun dia tak mau. Dia takut apa? Tuan rumah senaja benarkan aku limpas sebab aku ada hutang dengan dia. Ada, kita biasalah. Tapi dia takut apa? Dia bagi hutang ada manfaat untuk dia. Sampai begitu waraknya. Faham tu? Sebab dia bukan perniagaan. Rohan bukan perniagaan. Rohan jaminan hutang. Sebab tu, sebab rohan tajuk apa? Al-Hajar. Sekatan harta. Sebab apa? Jadi, kalau orang bagi hutang tadi, dia telah ada jaminan. Apabila hakim kenakan hajar, sekatan harta kepada orang tadi, sebab apa? Sebab hutangnya melebihi aset dia ada. Penghutang lain yang tak ada arahan, mereka dapat ikut apa? Kadar peratus dia. Tapi orang yang pegang arahan, dia dapat apa? Penuh. Orang ni tak boleh kacau. Faham tu? Sebab dia pegang arahan tadi. Itu tujuan dia. Okey. Faham tu? Tengok ya, itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Allah Zafaqar. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yalah, sir, faham tak? Ja'alun mali ainin mali liyatin ain, bukan zimmah. Yalah. Nasrul bismillah. Ya bismillah. Man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahabur razzaqul fattahul alim al-qadirul basitul khafirul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-alimul aziz al-ghafurul syakur al-alimul kabirul hafidul muqim al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر ظاهر الباطن الخالق المتعال التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك الجلال والإكرام المحسن الجامع
المغني المغني المانع الضار نافع النور العادل البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أشهر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا الشاكرين مزيدا يا ربنا السلطان اللهم صل وسلم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر الخاسرين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما يرزقنا علما ينفعنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من النار. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما نشأ غيرك. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما نشأ غيرك. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما نشأ غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا دنيش أذن. جعل المال كيف؟ لغة جعل المال عين المال مالية